Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yattayallahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyarikin aw musyahid." So, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa pada malam nisfu Sya'ban Allah menilai ataupun memerhati setiap hamba-Nya yang berada di atas muka bumi ini, iaitu pada malam nisfu Sya'ban. Maka Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa seluruh makhluknya, kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang saling berkelahi di antara mereka. Dan insyaAllah pada kesempatan malam ini kita akan berforum Isra Mi'raj, tapi kita buat pada malam nisfu Sya'ban. Kedua dalam satu. Dan sukacitanya saya menyebut panel kita pada malam ini itu tidak asing lagi. Mudah-mudahan kita kepada Ustaz Abdul Muiz bin Muhammad untuk ke hadapan juga bersama panel yang kedua, Ustaz Marwan bin Syukrimun, untuk ke hadapan untuk sama-sama kita berbahas dan berbincang isu forum ehwal semasa berkaitan dengan hal ehwal Islam di dunia ini dan yang berlaku pada hari ini. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk membicarakan satu topik berkaitan dengan isu-isu Palestin. Isu-isu Palestin. Pada malam ini kita akan membawa satu tajuk yang berkaitan dengan Deal of the Century, mengancam survival Palestin. Mungkin tuan-tuan membaca akhbar media beberapa bulan ataupun beberapa tahun kebelakangan ini menunjukkan isu-isu semasa berkaitan dengan Asia Barat, terutamanya isu Palestin, yang mana membahaskan isu-isu kenegaraan, bagaimana orang-orang Yahudi Israel merancang untuk membina sebuah negara yang disebut sebagai Israel Raya. Dan insyaAllah bersama-sama kita Fadil Ustaz Marwan, beliau ini merupakan pegawai Esko Kerajaan Terengganu, yang beliau banyak menulis buku kita dengan hadis-hadis akhir zaman. Tuan-tuan boleh kalau nak cari buku beliau boleh di belakang sana, buku kita dengan hadis-hadis akhir zaman, dan juga ilmu berkaitan dengan eskatologi, berkaitan dengan hadis-hadis zaman yang bagian rapat dengan isu-isu umat Islam pada hari ini. Dan bersama kita juga ada Ustaz Abdul Muiz yang tidak asing lagi. Tuan-tuan pun sudah maklum, dia sudah berkuliah di sini, juga sudah membahaskan isu-isu semasa berkaitan dengan isu-isu Palestin. Dan secara mukadimah, sebenarnya kita maklum bahawa orang-orang Yahudi ataupun kaum Yahudi ini, dia percaya bahawa tanah suci Baitul Maqdis itu adalah tanah yang telah dijanjikan Tuhan, seperti mana yang tercatat di dalam Bible Old Testament, yang mereka berhujah dan menjadikan hujah kenyataan The Promised Land itu di dalam Bible untuk menyatakan bahawa kemanapun mereka kena menjadikan bumi Kanaan ataupun bumi Palestin pada hari ini sebagai bumi Israel menurut tradisi mereka untuk menjadikan sebuah negara. Dan kisah yang panjang, tentu baca sejarah, rentetan daripada deklarasi Balfour tahun 1917. Kita sedia maklum keistirahat dan isytiharan negara Israel pada 15 Mei 1948. Hasil rentetan daripada itu, maka orang-orang ataupun perhimpunan PBB mengiktiraf,
menjadikan bahawa negara Israel itu menjadi rasmi dan memindahkan orang-orang Yahudi daripada barat ke tanah bumi Palestin. Dan lebih malang lagi, selepas 100 tahun tahun 2017, Presiden Amerika Syarikat pada hari ini dia mengisytiharkan lagi sekali bahawa Baitul Maqdis itu ataupun Yerusalem itu sebagai ibu negara Israel. Yang amat malang sekali. Selepas 100 tahun seolah-olah seperti dirancang, dan insya-Allah untuk persoalan saya ingin menanyakan Fadil Ustaz Abdul Muiz untuk mukadimah persoalan ini. Dan minta Abdul Ustaz Abdul Muiz menyatakan untuk menjelaskan kepada masyarakat hari ini. Mungkin kita ni mengambil isu Palestin ini sekadar pengalaman sampingan, dia tidak mengambil serius. Apakah yang dilakukan orang-orang Yahudi ini? Dia bersungguh-sungguh mendirikan negara Israel di bumi Palestin. Kenapa dia tak pilih tempat lain? Okey, dan seolah seperti dirancang dengan rancangan yang teratur. Dan apakah rancangan yang tersusun yang telah dilakukan oleh mereka ini sepanjang abad ini, maksudnya sepanjang 100 tahun, 1917 sampai 2017, dan terangkan juga apakah itu yang dikatakan sebagai deed of the century, perjanjian seputar perjanjian abad ini yang dilakukan oleh musuh-musuh besar pada hari ini. Pada Tuhan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih kepada tuan moderator yang diraikan sahabat ahli panel, Ustaz Marwan, Tuan Nazir, ahli jawatan kuasa, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Pertama sekali, kita perlu faham apakah sebenarnya nilai Palestin ataupun Al-Quds ataupun Baitul Maqdis ataupun Al-Aqsa ataupun Jerusalem. Kita untuk memahami persoalan nilai bumi rebutan tersebut, kita perlu melihat kembali sejarah bagaimana bumi tersebut menjadi saksi kekuasaan dominasi pemerintahan dunia. Dan sebagaimana yang disoal tadi, kenapa Yahudi bersungguh-sungguh sangat? Bahkan yang dikatakan agama lain pun, antaranya Kristian pun bersungguh untuk menakluk bumi yang sama, menjadi bumi rebutan. Setiap kali kita menyambut peristiwa Isra', kita kerap kali digambarkan bahawasanya Baitul Maqdis menjadi sangat bernilai kerana bumi Isra', kerana kiblat yang pertama, kerana apa lagi? Alasan-alasan ataupun bumi para nabi. Kita tidak nafikan kelebihan-kelebihan itu ada pada Baitul Maqdis, ada pada Al-Aqsa. Tetapi kenapa berlaku perebutan politik antara agama sehingga pada hari ini? Yahudi dari sudut sejarah, mereka pernah berpengalaman jadi orang Islam. Dan sejak daripada dahulu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada sesiapa sahaja yang beriman, sesiapa sahaja yang beramal soleh, mereka pasti menguasai dunia. Antara ayat yang Allah kurniakan kepada kita, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah menjanjikan buat mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka pasti menguasai dunia seperti generasi terdahulu menguasai dunia. Bermaksud umat Islam
Begitu juga golongan yang pernah berpengalaman jadi orang Islam. Mereka pernah berpengalaman mendapat mandat dari Allah untuk menguasai dunia. Justru untuk menguasai dunia, Allah telah sediakan kunci kekuasaan dominasi politik dunia, iaitu Al-Aqsa. Kalau kita lihat sejarah yang telah dialami oleh Bani Israel, yang dahulunya mereka pernah menjadi orang Islam, menjadi penganut dan pengikut para nabi dan rasul. Mereka pernah dikurniakan kekuasaan dunia bermula daripada menguasai Baitul Maqdis. Jadi sejarah kedegilan Bani Israel ketika zaman Nabi Musa sebagai contoh. Apabila Nabi Musa mengajak mereka supaya menakluk Baitul Maqdis, mereka banyak mengemukakan alasan. Kerana ketika itu mereka belum faham apakah sebenarnya nilai Baitul Maqdis. Tetapi selepas daripada Bani Israel berjaya melancarkan jihad, kemudian mengalahkan Jalut, bermula daripada itulah Bani Israel dipimpin oleh Talut, kemudian dipimpin oleh Daud, dipimpin oleh Sulaiman. Waktu itulah mereka baru sedar apakah nilai signifikan yang ada pada Baitul Maqdis. Bermula dari era Talut, kemudian disambung oleh Nabi Daud, pemerintahan selama 30 tahun. Nabi Sulaiman, pemerintahan selama 10 tahun. Dalam tempoh 40 tahun itulah mereka baru menyedari rupa-rupanya selama ini Nabi dan Rasul mereka menggesa mereka supaya menakluk Baitul Maqdis adalah untuk mencapai kekuasaan dunia. Sesiapa yang menguasai Baitul Maqdis, mereka pasti akan menguasai dunia. Maka tempoh 40 tahun dari zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman inilah merupakan tempoh zaman yang cukup memberi inspirasi kepada Bani Israel. Walaupun setelah mereka menyeleweng, mereka sesat, akhir sekali mereka menganut agama ciptaan mereka atas fanatik mereka terhadap bangsa mereka sendiri, maka mereka tetap menyimpan angan-angan bahawasanya kita perlu kembali menguasai Baitul Maqdis untuk kita menguasai dunia. Jadi kalau kita faham nilai utama Baitul Maqdis bukan semata-mata dengan alasan-alasan romantik yang kita katakan sebagai kiblat pertama, bumi para nabi, bumi Isra, bukan semata-mata itu. Tetapi nilai utama yang menyebabkan konflik antara agama untuk mendapatkan Baitul Maqdis adalah kerana politik agama. Kerana agama disuruh untuk membawa umatnya untuk menguasai dunia. Dan untuk menguasai dunia, Yahudi pernah berpengalaman jadi orang Islam, Kristian pernah berpengalaman jadi orang Islam. Dalam pengalaman mereka yang lepas, mereka telah didedahkan sesiapa yang mahu menguasai dunia, mereka mesti menguasai Baitul Maqdis. Maka sangkaan inilah yang disambung, yang diteruskan sehinggalah ke zaman Nabi kita Muhammad SAW. Lantas Allah menjelaskan bahawasanya Baitul Maqdis ini bukan diberikan kepada Bani Israel secara bangsa eksklusif, tetapi Allah menyatakan Baitul Maqdis ini diberikan kepada orang beriman dan beramal soleh. Dalam konteks zaman kita, sesiapa yang ikut Nabi Muhammad SAW, maka mereka layak untuk menguasai Baitul Maqdis. Disebabkan itulah ketika sebelum daripada Nabi berdepan dengan Yahudi, sebelum berlangsungnya hijrah, Allah menyusun satu program peristiwa Isra, menyinggahkan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk menyatakan bahawasanya kamu semua kena jelas, Baitul Maqdis ini bukan milik Yahudi, bukan milik Bani Israel secara bangsa eksklusif, tetapi milik sesiapa yang ikut Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berdendam dengan Islam. Jadi boleh kita simpulkan Al-Aqsa, Baitul Maqdis, Palestin, nama-lamanya Kanaan, sehingga pada hari ini menjadi rebutan kerana politik. Kerana politik agama. Bukan semata-mata kerana bumi para nabi. Kalau kita katakan bumi para nabi, kawasan-kawasan lain pun ada dikenali sebagai bumi para nabi.
kalau dikatakan sebagai kiblat pertama umat Islam, hari ini kita menghadap kiblat yang lain. Kalau kita katakan sebagai bumi Isra', jadi apa kaitan dengan puak-puak Yahudi beria-ia sangat dengan peristiwa Isra' itu, sedangkan mereka benci dengan peristiwa Isra'. Jadi kok mana sekalipun kita perlu faham nilai Baitul Maqdis adalah terletak pada nilai politik agama, iaitu masing-masing tahu untuk menguasai dunia mesti menguasai Baitul Maqdis. Setelah Islam menguasai Baitul Maqdis ketika zaman Saidina Umar, maka ketika itulah berlakunya futuhat, penaklukan Rom Timur jatuh ke tangan Islam, Parsi jatuh ke tangan Islam. Kemudian zaman Saidina Uthman, Islam telah sampai ke China, membuktikan sesiapa menguasai Baitul Maqdis maka mereka pasti menguasai dunia. Jadi ini yang melatari konflik, kenapa ia direbutkan. Kemudian hari ini dalam pertemuan kita hari ini, tajuk kita berkaitan dengan Deal of the Century. Dan kita cuba membawa umat kita supaya memahami isu umat secara kritikal, bukan secara emosi, tetapi secara kritikal. Apakah sebenarnya yang berlaku? Deal of the Century merupakan satu projek besar yang diumumkan oleh pentadbiran Trump Amerika sejak dari tahun 2017 untuk meluaskan sempadan negara Israel. Dan mereka berani untuk mengisytiharkan projek besar peluasan kuasa Israel itu setelah projek Arab Spring telah berjaya menjebak umat Islam, memerangkap umat Islam, dan akhir sekali melemahkan negara-negara umat Islam serantau Israel, dan kemudian Israel bebas untuk meluaskan sempadan geografinya pada hari ini. Jadi tahun 2017 kita perlu lihat apa yang telah dilakukan oleh penjajah barat 100 tahun sebelum itu, iaitu tahun 1917. Seakan-akan sama. Pada tahun 1916, British telah memprovok orang-orang Arab supaya meledakkan revolusi atas nama bangsa menentang Osmaniyah tahun 1916 yang dikenali sebagai Arab Revolt, Revolusi Agung Arab, As-Sawratul Arabiyatul Kubra 1916. Dan kita perlu lihat sebelum daripada pengisytiharan Deal of the Century 2017, sebelum daripada itu kaedah revolusi untuk menghancurkan umat Islam turut diguna pakai. Jadi satu pengajaran yang cukup besar untuk kita umat Islam, betapa pentingnya untuk kita menguasai sejarah, membandingkan situasi hari ini dengan sejarah yang telah dilalui supaya kita tidak terperangkap. Maka selepas daripada British mengapungkan isu-isu nasionalisme, isu-isu bangsa, supaya orang Arab ini ditaja oleh British menentang Osmaniyah, maka melalui Revolusi Agung Arab itulah menyebabkan orang-orang Arab yang ditaja oleh British berjaya menghalau Osmaniyah dari taklukan-taklukan, terutamanya dari kawasan Syam. Dan selepas daripada Osmaniyah berundur dari kawasan Syam yang membabitkan Syria, membabitkan Palestin pada hari ini, maka British terus mendarat di Palestin, terus mendarat ke Palestin. Tahun selepasnya, tahun 1917, British mengisytiharkan satu pengisytiharan yang besar dikenali sebagai Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour ini adalah satu pengisytiharan yang menyatakan bahawasanya kerajaan diraja British bersama-sama dengan inspirasi, dengan aspirasi Zionis, memberi hak kepada Yahudi untuk mula mendarat di Palestin. Jadi kalau kita boleh lihat dokumen Deklarasi Balfour itu, British menyatakan atas nama Zionis, bukan atas nama Yahudi, bukan atas nama Jews, tapi atas nama Zionis. Kerajaan diraja British memberi hak kepada Yahudi untuk mendarat di Palestin,
melalui pengisytiharan Balfour 1917. Dan kita perlu faham, pengisytiharan ini tidak berlangsung sekiranya umat Islam tak masuk perangkap British, iaitu menyambut revolusi kemudian menentang Osmaniyah. 30 tahun selepas itu, kira-kira tahun 48, maka Israel, Yahudi berjaya, Zionis berjaya mendirikan negara haramnya di Palestin, terdiri negara Israel. 11 minit selepas pengisytiharan negara Israel, maka Amerika pun mengiktiraf negara Israel yang baru. Jadi ini rentetannya. 100 tahun selepas itu, Zionis menyambung cita-citanya untuk meluaskan kuasa, meluaskan kawasan. Kerana kalau kita lihat dari sudut sejarah, mereka bukan semata-mata mahu negeri ataupun negara yang kecil sebagaimana kita lihat pada hari ini, tetapi mereka mahukan satu kawasan yang besar, membabitkan dari sempadan sungai Furat sehinggalah sempadan sungai Nil. Dan kalau kita lihat, kawasan yang besar itulah menjadi mangsa kepada konflik berpanjangan di Timur Tengah, di Asia Barat pada hari ini. Dan kesan daripada konflik berpanjangan antaranya melalui Arab Spring memberi manfaat yang besar kepada Israel untuk melangsungkan survivalnya, sementara umat Islam lemah dalam keadaan tidak boleh dibela pada hari ini. Jadi ini beberapa latar belakang tajuk yang kita bahaskan pada malam ini. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muiz sebagai muqaddimah menyatakan apakah yang dikatakan 100 tahun selepas berlakunya perjanjian ataupun deklarasi Balfour. Itulah gambarannya, sehingga hari ini rencana itu berlaku dengan baik sekali, dan kita umat Islam adakah kita berhati-hati ataupun melihatnya dengan mata yang luas, kesan-kesannya kepada umat Islam hari ini. Seterusnya saya ingin bertanya kepada Ustaz Marwan. Kalau kita lihat daripada sejarah tahun 15 Hijrah, tahun 15 Hijrah Sayyidina Umar Al-Khattab telah membuka Baitul Maqdis dengan membuat perjanjian damai. Walaupun ketika itu kita sedia maklum, kalau kita belajar sejarah, Baitul Maqdis ketika itu didiami oleh orang-orang Nasara ataupun orang-orang Yahudi, melebihi daripada orang-orang Muslim ketika itu. Tapi bagaimana Islam datang sebagai agama rahmah, agama yang membawa rahmat, membuat perjanjian yang dikatakan sebagai perjanjian Al-Uhda Al-Umariyah, dinyatakan dalam kitab sirah, dan sehingga memberi jaminan keselamatan kepada penduduk Baitul Maqdis ketika itu. Dan kalau kita lihat media hari ini, White House, Rumah Putih, pentadbiran Amerika mengatakan bahawa pelaksanaan Israel Raya itu adalah satu perancangan yang dia kata adalah plan yang adil. Dia buat Israel Raya ini sebenarnya nak hentikan perbalahan, dan dia adalah realistik dan boleh dilaksanakan bagi membolehkan orang ramai menjalani kehidupan yang lebih baik. Dia beritahu tujuan dia buat Israel Raya ini sebenarnya ada kebaikan. Nak tanya Ustaz, apakah pelaksanaan membina Palestin baru? Ada istilah dia kata nak buat negara Palestin baru yang kelihatan baik kononnya untuk memberi penempatan baru buat warga Palestin, dan dalam masa yang sama Israel dapat meluaskan sempadan dia. Apa pandangan Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka, yakni Yahudi Bani Israel, sebagaimana latar belakang cerita di awal surah Al-Baqarah, mereka mengikut apa yang telah dibisikkan oleh syaitan-syaitan, konco-konco jahat berkenaan dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Sedangkan Nabi Sulaiman itu tidak kufur, bukanlah seorang kafir, akan tetapi syaitan itulah yang kafir, yang mengajarkan mereka sihir dan apa yang telah diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babylon yang bernama Harut dan Marut. Dan malaikat ini tidak mengajar, melainkan berkata, ianya boleh menjadi fitnah, maka jangan sampai kamu menjadi kufur. Lalu mereka telah belajar sihir-sihir yang boleh memisahkan di antara seseorang itu dengan isterinya, dan mereka tidak boleh untuk memberikan apa-apa mudarat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka telah melakukan sesuatu yang memudaratkan diri mereka, tidak memberi manfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala, mereka telah mengetahui bahawa apa yang telah mereka lakukan itu tidak akan mendatangkan apa-apa hasil di hari akhirat kelak. Dan itulah seburuk-buruk perbuatan yang mereka lakukan jika mereka mengerti. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis, ahli panel, Ustaz Muiz, seluruh jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat yang saya bacakan tadi merupakan ayat yang jelas mendedahkan mengenai perancangan yang diatur oleh Yahudi sejak sekian lama, yang telah direkodkan dalam Al-Quranul Karim, terutama sekali dalam agenda mereka untuk mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman yang dicita-citakan. Atas asas inilah, sebagaimana disebut oleh Ustaz Muiz, atas asas untuk kekuasaan politik, bercita-cita untuk berkuasa sebagaimana Nabi Sulaiman pernah berkuasa menguasai dunia, mulkan la yanbaghi li ahadin. Ada satu kuasa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman yang tidak ada mana-mana raja selain daripada dia pernah kuasai. Dia nak kembali kepada kuasa tersebut. Lalu mereka terikut dengan bisikan-bisikan syaitan yang telah menyelewengkan ajaran Islam yang sebenar, sehingga mereka mengikut untuk melakukannya. Itulah asas kepada perebutan Baitul Maqdis sebagaimana yang telah dikupas oleh Ustaz Muiz tadi. Berkaitan dengan soalan perjanjian Deal of the Century yang dikatakan sebagai perjanjian yang adil untuk memberikan keamanan di kota Baitul Maqdis ini, kita haruslah menyedari bahawa yang menyebut ini bukanlah orang Islam. Yang menyebut ini bukanlah dari kalangan kita. Yang menyebut ini adalah pemimpin dari negara yang telah memiliki rekod buruk dalam menjaga keamanan dunia. Negara yang kononnya mewakili ataupun menjadi polis dunia pada ketika ini. Negara inilah yang mencetuskan perang di Vietnam, yang telah mengebom Hiroshima dan Nagasaki, yang telah menyerang Afghanistan, yang telah menyerang Iraq, dan yang telah menghasut negara Arab supaya memerangi umat Islam di Syria, di Yaman dan negara-negara yang lain. Jadi patutkah untuk kita percaya
pada asasnya perkara yang keluar dari lidah mereka-mereka ini, yang diumumkan sendiri oleh Trump. Secara detailnya, deal of the century sehingga ke hari ini masih lagi belum diketahui secara muktamad. Sebelum dari pilihan raya Israel, Trump seolah-olah membayangkan akan diumumkan sebaik sahaja tamat pilihan raya. Sebaik sahaja tamat pilihan raya akan umum terus. Dan Trump kata sepatutnya umum sebelum lagi. Saya percaya ini merupakan antara kempen-kempen pilihan raya semata-mata. Dan pada asasnya daripada sumber maklumat dalaman, deal of the century ini masih lagi belum memiliki apa-apa keputusan yang muktamad. Rundingan demi rundingan masih lagi berlaku. Negara-negara yang terlibat selain daripada Amerika sendiri sebagai pihak yang mengambil inisiatif, yang terlibat adalah Israel, kerajaan Palestin, Mesir, Jordan, dan mungkin Lebanon termasuk sekali dalam perbincangan yang sangat sulit ini. Dan perancangannya adalah kesinambungan daripada idea kerajaan Amerika mewujudkan two-state solution, penyelesaian dua negara. Penyelesaian untuk memberikan hak kepada orang Islam dan orang Yahudi sama-sama. Orang Yahudi ada negara Israel, orang Islam pun akan dimerdekakan atas nama negara Palestin. Namun begitu menjadi konflik kerana kawasan yang menjadi rebutan antara orang Islam dan orang Yahudi adalah kawasan yang sama, terutama sekali di Baitul Maqdis, satu kawasan yang asalnya berada di bawah pentadbiran Gaza, West Bank, tebing barat. Jadi berlaku rebutan demi rebutan, rundingan yang tidak mencapai kata sepakat kerana masing-masing nak kepada kawasan tersebut. Sehinggalah kepada kemunculan Trump sebagai presiden baru Amerika, membuat satu inisiatif yang baru yang dinamakan sebagai Deal of the Century, yang hari ini media yang memusuhi Trump lebih mengenali ataupun secara sinis yang menggelarkan sebagai Bribe of the Century. Maksudnya Deal of the Century ini perjanjian abad ini, tapi dibuat Bribe of the Century, maksud dia rasuah abad ini. Kerana Amerika menggunakan kuasa wang untuk membayar negara-negara ni supaya menerima perjanjian ni. Bayar kepada Mesir, bayar kepada kerajaan Palestin, bayar kepada Jordan, menggunakan duit daripada negara-negara Teluk. Kita berhenti untuk azan sekejap. Wallahu a'lam.
Baik. Sambung lagi. Kita kembali kepada tajuk asal. Adakah idea untuk deal of the century ini boleh menjanjikan keamanan? Kalau kita tengok daripada sejarah, sebahagian yang telah disebutkan oleh Ustaz Muiz tadi, semuanya merupakan agenda-agenda terancang untuk memperdayakan masyarakat dunia. Masyarakat dunia yang tidak melihat kepada sejarah, yang tidak melihat kepada siapa yang berkata dan track record mereka, pasti akan menganggap ini adalah satu solusi untuk menyelesaikan konflik yang tidak berkesudahan di Asia Barat. Tapi kalau tengok pada sejarah, ini bukanlah perjanjian pertama yang berlaku di kawasan tersebut. Bermula daripada Kongres Zionis 1897 yang dilakukan oleh Yahudi yang bukan Bani Israel, mengajak semua Yahudi-Yahudi seluruh dunia untuk kembali ke Baitul Maqdis atas nama The Promised Land, sehinggalah mereka-mereka ini terpedaya. Disambung dengan perjanjian Balfour dengan warkah yang sangat menyentuh jiwa, ditulis oleh Arthur Balfour, bahawa mereka ini sangat simpati dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang diusir, yang tidak ada tempat sendiri, dan kami berjanji untuk memberikan tempat yang sepatutnya kepada mereka di Palestin supaya mereka aman di sana. Dan benda ini mendapat sokongan masyarakat dunia yang buta terhadap isu sebenar, yang menyebabkan ramailah Yahudi-Yahudi yang terpedaya dengan Zionis. Masuk antara yang paling ramai berhijrah yang ada di sini adalah Yahudi daripada Isfahan. Jadi jangan pelik kalau kita jumpa hadis Nabi kata yang akan mengikut Dajjal nanti adalah Yahudi Isfahan. Sebab ramai Yahudi Isfahan yang ada di Israel pada hari ini, paling ramai. Dan sehingga daripada bilangan mereka pada asalnya 20% di bawah kerajaan Islam yang tidak diganggu, kurang daripada 20%, sehingga mencapai tahap 50% hingga 60%, maka mereka minta hak untuk menjadikan diri mereka mereka memiliki negara sendiri pula. Atas alasan mereka majoriti di negara tu, mereka ramai, mereka ada hak. Asalnya nak duduk secara aman. Lalu mereka melobi masyarakat dunia. Terbentuknya PBB sebenarnya atas asas untuk melaksanakan agenda tu. Sebelum daripada ada PBB dah ada Liga Bangsa-Bangsa Bersatu, kalau tak silap nama dia, tapi dibubarkan selepas daripada Perang Dunia Kedua, sebelum daripada Perang Dunia Kedua. Dan lepas pada tu buat ni projek pertama PBB meluluskan Israel. Jadi selepas daripada itu masyarakat terima, berilah sebab dia ramai. Tak tengok sejarah, rupanya mereka adalah pendatang. Kemudian lepas pada lama tu 1967 mereka ambil Baitul Maqdis pula, sebahagian daripada Baitul Maqdis. Pada awalnya duduk di bawah pemerintahan Tebing Barat, kemudian mereka ambil Baitul Maqdis Barat, sehinggalah kepada peperangan demi peperangan PBB ambil penyelesaian, tak beri pada siapa-siapa tersebut. Itu di Baitul Maqdis berada di bawah pengawasan antarabangsa. Tapi yang jaga Baitul Maqdis adalah tentera-tentera Israel. Itu taktik yang dia buat. Dan sehinggalah deal of the century, kita ringkaskan deal of the century, mereka nak alih, mereka antara rancangan yang telah terbocor, pada asalnya mereka nak alih peta Palestin yang berada sekarang ini di di sekitar Baitul Maqdis itu, mereka nak alih ke timur, ke barat, di atas tanah semenanjung Sinai. Atas alasan bagilah kepada Yahudi ni, orang Islam jangan berebutlah, biar duduk aman sama-sama. Tapi dia tak akan terhenti setakat itu. Kerancangan Israel Raya sebagaimana disebut oleh Ustaz Muiz, daripada Sungai Furat ke Sungai Nil, termasuklah semenanjung Sinai, dan memindahkan
orang-orang Palestin ke Mesir akan menyebabkan akan berlaku konflik baru antara Palestin dengan Mesir selepas pada ni. Dan perkara ni memang dicita-citakan untuk satu lagi misi atas nama antarabangsa untuk menyelesaikan, dan kita yakin akhirnya semua ini adalah projek plot-plot yang telah disusun cantik demi menjayakan agenda Israel Raya. Jadi bagi kita tidak akan sekali-kali setuju, dan sehingga ke hari ini Hamas masih lagi setuju walaupun nak dibayar sehingga 25 bilion USD. Sangat cukup untuk membangunkan infrastruktur di Gaza yang serba kedaifan pada hari ini. Maka mereka menolak kerana mereka sedar akan hal ini, bahawa mereka tidak akan sekali-kali selamat sekiranya percaya kepada apa yang ditawarkan oleh mereka ini. Itulah sedikit pendapat yang boleh saya berikan berkaitan dengan soalan itu. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Marwan di atas penerangan beliau tentang perpindahan negara Palestin hari ini ke Semenanjung Sinai. Itulah rencananya, memindahkan peta sedia ada Palestin itu dipindahkan disebut sebagai Palestin baharu di tanah Semenanjung Sinai. Dan untuk seterusnya, kalau kita lihat pada bulan lepas, pada 25 Mac 2019, Gaza dibom. Kita sedia maklum, 25 Mac dalam masa yang sama, hari yang sama, dengan angkuhnya tidak semena-mena Presiden Donald Trump mengisytiharkan Bukit Golan adalah milik Israel. Dia bom Gaza, Israel bom Gaza. Lepas tu dekat Amerika, Presiden Amerika dia isytihar, tiba-tiba isytihar Bukit Golan milik Israel. Dan Bukit Golan, tebing barat, Semenanjung Sinai dan beberapa lokasi lagi yang menjadikan tempat-tempat pelan pemetaan semula Asia Barat ini yang direka oleh mereka ini. Dan untuk pertanyaannya, apakah pentingnya Bukit Golan itu kepada Israel selepas mereka mengisytihar pada tahun 2017 Baitul Maqdis ataupun Jerusalem ini sebagai ibu negara Israel yang baru? Kita Ustaz Muiz kaitkan mungkin dengan hadis akhir zaman dan berkaitan dengan pada hari ini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disebutkan berkaitan dengan agenda pemetaan semula Asia Barat ataupun sesetengah mengatakan sebagai Timur Tengah. Kita perlu kembali faham bahawasanya perancangan untuk melaksanakan pemetaan semula Asia Barat telah pun dilakarkan sejak dari tahun 83. Dan rasanya kita orang Islam, kita perlu ingat tahun 83 ni tahun yang cukup penting, yang membawa banyak musibah ke atas kita orang Islam. Tahun 83 diluluskan perancangan pemetaan semula dan dipersetujui di peringkat Kongres Amerika tahun 83. Tahun yang sama juga Amerika mengisytiharkan negara-negara yang dituduh sebagai paksi keganasan sebagai pemula kepada kempen anti keganasan, Islamfobia, yang mahu dilangsungkan oleh Amerika, terutamanya selepas dari peristiwa 11 September. Tahun 83 juga ada satu filem tajuknya Deal of the Century. Filem. Baik, jadi daripada yang disebutkan sebagai pemetaan semula tahun 83 dilakar oleh seorang orientalis yang cukup terkemuka, namanya Bernard Lewis. Bernard Lewis baru mati tahun lepas. Dia melakar supaya negara-negara Arab di sekeliling Israel,
perlu dipecahkan. Perlu dipecahkan. Sekaligus apabila dipecahkan, maka Israel semakin selamat. Agenda tersebut dijayakan selepas dari peristiwa 11 September. Selepas dari 11 September itu, Amerika mengisytiharkan perang menentang keganasan. Maksud keganasan itu adalah Islam. Dari propaganda tersebut, Amerika seolah-olah mendapat lesen besar dari dunia untuk melangsungkan serangan ke atas Afghanistan dan ke atas Iraq. Kita perlu faham bahawasanya pemetaan semula ini mesti dilangsungkan melalui instrumen perpecahan di kalangan orang Islam. Jadi bagaimana mahu memecahkan umat Islam dan menjadikan isu-isu tertentu sebagai alasan untuk umat Islam berperang antara satu sama lain. Amerika masuk ke Iraq tahun 2003. Sejak dari tahun 2003, 2004 sehingga ke tahun 2008, kita dapati think tank, jurnalis, pemikir-pemikir terutamanya dari Amerika membahaskan betapa penting untuk menyalakan sentimen mazhab sesama orang Islam. Antaranya ini dijelaskan oleh Henry Kissinger, seorang arkitek politik Amerika yang cukup terkenal. Jadi bila kita sebut Israel, kita takkan boleh lari daripada Amerika. Kerana yang melaksanakan agenda Zionis adalah mereka. Jadi Henry Kissinger mengatakan bahawasanya untuk Amerika survive di Iraq, mesti Amerika meninggalkan polemik mazhab, terutamanya Sunni dan Syiah di Iraq. Sebab itu isu Sunni Syiah mula muncul selepas daripada Amerika mendarat di Iraq. Begitu juga seorang bekas menteri Israel, menteri kabinet Israel zaman era Sharon, namanya Nathan Sharansky, menulis satu buku The Case of Democracy, menjelaskan bahawasanya survival Israel bergantung dengan konflik polemik mazhab sesama orang Islam. Ini dinyalakan sebelum dari Arab Spring. Sebelum dari Arab Spring. Maka disebabkan itu pada era tersebut, pada tempoh tersebut, kita dapati masalah Sunni Syiah dinyalakan, masalah Wahabi Sufi dinyalakan, masalah perkara-perkara khilafiyah dinyalakan, supaya polemik tersebut menjadi legitimasi kepada orang Islam berperang antara satu sama lain dan bersedia untuk menyambut kempen Arab Spring. Selepas daripada sentimen itu dikukuhkan di negara-negara Arab yang menjadi sasaran utama, maka diledakkan Arab Spring yang pada asalnya umat Islam mengharapkan sesuatu yang baik untuk Islam melalui Arab Spring. Dan waktu itu pun kita menganggap itulah berakhirnya dictatorship, itulah menandakan kebangkitan Islam. Sedangkan ketika itu merupakan agenda besar untuk memangsakan umat Islam dan negara-negara umat Islam. Maka berlakulah Arab Spring. Menjadi persoalan kepada kita, kenapa Arab Spring beberapa negara sahaja yang menjadi mangsa, sementara negara-negara Arab yang lain ada yang selamat dari bencana Arab Spring. Kalau nak dikatakan negara yang tidak terlibat dengan Arab Spring tidak menjadi mangsa Arab Spring, adakah mereka tidak diktator? Sama sahaja diktatornya. Maka antara faktor besar negara-negara ini menjadi mangsa kerana sikap mereka terhadap Israel dan mereka mendokong aspirasi Palestin, walaupun pada kadar yang sedikit. Sebab itu kalau kita bandingkan antara negara-negara Arab, Syria yang paling hancur lebur dalam tragedi Arab Spring. Syria paling hancur lebur. Sebab Syria merupakan negara yang berjiran dengan Israel. Syria walaupun Bashar al-Assad isu diktator, sesat, Syiah Alawi,
Tetapi dari sudut sentimen Palestin mendukung aspirasi pembebasan Palestin, Syria bersama Palestin. Syria bersama Palestin. Apakah kita tidak tahu Syria memberi ruang kepada Hamas untuk membina markas besar Hamas yang dikenali sebagai markas Yarmouk? Apakah kita tak tahu antara laluan utama bantuan dari luar sampai ke Palestin melalui Syria? Pada tahun 2007, Israel berjaya mengesan Syria cuba membina senjata nuklear melalui kerjasama teknologi Korea Utara. Maka pada tahun 2007, Israel mengebom kompleks senjata nuklear yang sedang dibina. Bermaksud secara survival Israel menyedari yang paling mencabar survival Israel adalah Syria. Maka disebabkan itu, berlangsung daripada Arab Spring, Syria diledakkan dengan peperangan mazhab, peperangan Sunni dan Syiah. Dan kita perlu mengambil pengajaran daripada sejarah ini. Forum kita pada hari ini bukan untuk kita menyucikan Syiah, bukan untuk kita katakan Syiah itu betul. Tak, Syiah itu sesat. Tetapi bagaimana musuh Islam pandai mengeksploitasi nilai-nilai yang membolehkan umat Islam saling mengangkat senjata antara satu sama lain, walaupun sesat tetapi kiblatnya berkongsi. Dan pada kacamata Amerika, pada kacamata Israel, sama ada Sunni, sama ada Syiah, sama ada Sufi, sama ada Wahabi, masing-masing tetap Islam. Maka perlu dilaga-lagakan antara satu sama lain. Maka ini jawapan kenapa Syria menjadi hancur lebur. Selepas daripada berlangsungnya Arab Spring, Libya hancur, Tunisia hancur, Syria, Mesir separuh hancur, Yaman masih lagi bergolak. Syria yang kebanyakan orang kita mendukung peperangan saudara di Syria, akhir sekali Syria hancur. Dan selepas Syria hancur, ISIS diisytiharkan telah pun terhapus. Apakah kita tahu ataupun tidak, Israel menyerang Syria secara langsung? Kita tahu ke tak tahu? Tak tahu. Kerana kita umat Islam selalu dipupuk dan diajar untuk memahami isu bukan secara kritikal, bukan secara fakta, tetapi secara emosi dan sentimen, menyebabkan kita sering terperangkap. Dan inilah implikasi setelah daripada negara yang mengelilingi Israel sama ada berkomplot, sama ada bekerjasama dengan Israel, sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Marwan tadi. Beberapa negara yang berkomplot dengan Amerika menjayakan deal of the century, dan negara yang cukup tajam pendiriannya terhadap Israel dihancurkan. Apabila dihancurkan, Israel semakin selamat, dan apabila selamat, maka mereka bebas untuk melangsungkan deal of the century tahun 2017. Maka kenapa Golan? Ditimbulkan persoalan, kenapa Bukit Golan, tanah tinggi Golan? Golan merupakan satu kawasan yang cukup strategik. Dari sudut ketenteraan, ia merupakan kawasan tinggi, dan kawasan tinggi merupakan kawasan yang cukup strategik untuk pertahanan. Israel cukup teringinkan Golan sejak daripada perang Arab Israel. Dan Golan ini merupakan, pada awalnya merupakan kawasan bawah wilayah Syria. Tetapi setelah Syria dihancurkan, Israel bagi cek kosong, tolong sainkan untuk kami Golan. Trump pun sain, kemudian diisytiharkan Golan berada di bawah taklukan Israel secara percuma begitu sahaja. Maka disebabkan itu, kita boleh buat kesimpulan bahawasanya kalaulah Arab Spring tidak dijayakan, kalaulah umat Islam menyedari apakah sebenarnya agenda halus di sebalik pelaksanaan Arab Spring, rasanya deal of the century tak mampu diisytiharkan pada hari ini. Sedarlah kita umat Islam telah menjadi alat dalam tempoh yang lama, kerana kita berfikir secara emosi, secara sentimen, bukan secara kajian yang betul.
Maka dalam menjayakan Arab Spring, dalam menjayakan Deal of the Century, dijelaskan ada 3 agenda besar setakat ini yang terbocor. Agenda-agenda yang lain wallahu a'lam. Yang pertama adalah memindahkan ibu negara Israel dari Tel Aviv berpindah ke Jerusalem, berpindah ke Al-Quds, Baitul Maqdis. Agenda ini telah pun berjaya dicapai pada tahun lepas. Berjaya dicapai oleh tahun lepas. Pada tahun lepas, dari Tel Aviv berpindah ke Baitul Maqdis. Ini berjaya. Saya ingat lagi bila kita bahaskan isu ini beberapa tahun yang lalu, berapa ramai di kalangan kawan-kawan tak percaya isu ini, dianggap sebagai teori konspirasi. Sedangkan ini bukan teori konspirasi. Ini boleh dibaca melalui data-data yang rasmi. Yang kedua adalah mendapatkan Bukit Golan dan menguasai tebing barat, berkongsi kawasan tebing barat dengan Jordan. Dan tahun lepas apabila kita melihat, kita mengkaji bagaimana Tel Aviv itu dipindahkan ke Jerusalem, antara research center, antara Firil Research Center mengatakan bahawasanya tahun depan mereka akan menakluk Golan, dan tepat tahun ini mereka menakluk Golan, Bukit Golan. Yang ketiga, memindahkan penduduk Gaza, dari Gaza berpindah ke Sinai. Berpindah ke Sinai. Kelihatan agak mustahil, tetapi cadangan-cadangan memindahkan penduduk Gaza ke Sinai sudah mula diapungkan melalui media-media mereka pada hari ini. Maka kalau disebutkan bagaimana nak pindahkan, kita perlu faham Gaza berdepan dengan pergelutan survival hidup. Makanan susah nak dapat, elektrik terhad, minyak terhad, padang pertanian, ladang pertanian mereka dimusnahkan. Begitu juga sistem kumbahan mereka tidak cukup untuk menampung populasi penduduk Gaza. Maka sampai satu masa dengan himpitan-himpitan hidup, begitu juga Israel mengisytiharkan kita akan ganyang Gaza semaksimum mungkin untuk menyelesaikan isu ini. Maka dengan tekanan ini yang kita bimbangkan masyarakat dunia, umat Islam yang tak tahu berkenaan Deal of the Century, sampai satu masa diangkat satu cadangan daripada orang Islam, kawan-kawan kita di Gaza diseksa, diganyang, baik kita bersetuju supaya mereka berpindah saja ke Sinai. Dan perancangan ini dia ada. Pindah ke Sinai. Berpindah ke Sinai. Apabila umat Islam berpindah ke Sinai, maka Israel semakin terbuka untuk meluaskan kawasannya ke Gaza dan kawasan yang seterusnya. Maka di soal tadi, apakah pentingnya Bukit Golan? Dari sudut kawasan yang strategik, ya, dan berkaitan dengan petanda hampirnya kiamat, Bukit Golan antara saksinya. Kerana di kaki Bukit Golan ada satu tasik yang menjadi sumber air kepada negara Israel, iaitu tasik Tabariyah, tasik Galilee. Di dalam beberapa hadis yang berkaitan dengan akhir zaman, apabila Tamim Ad-Dari diriwayatkan bertemu dengan Dajjal dalam satu pulau, Dajjal bertanya kepada Tamim Ad-Dari, bagaimana tasik Tabariyah, tasik Galilee? Maka dia jawab, tasik Galilee ada air lagi. Sampai satu masa tasik Galilee tak ada air. Bila tak ada air, Dajjal akan keluar. Dan hari ini tasik Galilee itu dibuat kiraan update per minggu, betapa surutnya tasik Galilee, semakin surut, semakin surut, semakin surut. Dan begitu juga dalam hadis yang lain, tasik Galilee dikaitkan dengan petanda munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kerana barisan hadapan Ya'juj dan Ma'juj akan menghabiskan, akan mengeringkan tasik Galilee. Jadi kita perlu faham, yang kita bicarakan pada hari ini adalah ilmu akhir zaman versi Islam. Yahudi pun ada ilmu akhir zaman versi mereka. Jadi kalau kita lihat forum-forum mereka, mereka katakan kalau berjayanya Deal of the Century ini merupakan
permulaan kepada tempoh 7 tahun sebelum berlakunya perang besar yang mereka katakan sebagai Armageddon. Ini mereka gunakan teori ilmu akhir zaman versi mereka. Jadi kita perlu faham dengan cara kita dan mereka faham dengan cara mereka. Dajjal mereka adalah penyelamat kita dan penyelamat kita mereka anggap sebagai Dajjal, jadi terbalik. Jadi isu ini adalah isu yang besar, seakan-akan setelah hancurnya negara-negara Arab daripada akibat Arab Spring, Israel seolah-olah bebas untuk mengisytiharkan peluasan kuasa sebagaimana mereka bebas mengisytiharkan Golan berada di bawah taklukan mereka pada hari ini. Wallahu a'lam. Tadi Ustaz sentuh pasal Syiah kan? Isu Syiah, iaitu isu mazhab. Kita tanya Ustaz Marwan, Syiah dan Iran ni menjadi media barat menggunakan Syiah dan Iran sebagai noktah yang satu dan disokong oleh pula media Israel yang mengatakan bahawa gerakan yang menentang Israel seperti Hamas, Tanzim Jihadi, Hizbullah daripada Syiah semuanya dilabelkan sebagai pengganas. Dan dalam masa yang sama, hubungan Arab, negara-negara Arab intim dengan Israel, dengan negara Arab yang membuat perjanjian memberikan kebebasan yang leluasa kepada Israel untuk meluaskan wilayahnya. Namun jika difikirkan hujahnya, adakah bahaya Iran dan pengaruh Syiah terhadap dunia Sunni atau menjaga keselamatan Israel? Mana satu yang perlu kita utamakan? Ustaz boleh jelaskan? Baik, masih Musi. Isu berkaitan dengan Syiah ni bukan isu hari ini. Isu sejak zaman berzaman lagi. Isu sejak konflik zaman Khulafa Ar-Rashidin lagi telah munculnya kumpulan yang menggelarkan diri sebagai Syiah ini. Bahkan dari sudut sejarahnya, ia bersusu galur sejak zaman Nabi SAW. Ketika Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan tafsir ayat dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka-mereka ialah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Maka Sayyidina Ali tanya, apakah tafsir khairul bariyah ini? Siapakah golongan khairul bariyah? Maka Nabi kata, anta wa syi'atak, kamu dan syiah kamu. Syiah ni dalam bahasa Arab bermaksud pendokong, pengikut. Jadi apabila tiba konflik zaman Sayyidina Ali, Zainal Ali ni mewarisi takhta daripada Sayyidina Osman yang mati dibunuh di tangan orang Islam sendiri dan naik menjadi khalifah dalam keadaan yang tergesa-gesa kerana nak menyelamatkan orang Islam daripada kegawatan tanpa khilafah pada ketika itu. Lalu dibai'ah dalam keadaan ramai sahabat-sahabat yang masih belum balik di Madinah. Ada yang berada di tempat-tempat lain di zaman Sayyidina Osman ni, perluasan negara Islam sangat luas. Ramailah orang sahabat-sahabat yang tak ada di Madinah. Dan pembunuhan Sayyidina Osman juga berlaku beberapa hari selepas daripada Raya Haji. Ramai lagi yang ada di Mekah. Maka tak balik lagi di pusat pemerintahan nak melakukan bai'ah, menyebabkan ramai tak setuju dengan perlantikan Sayyidina Ali. Bukan ramai, beberapa orang lah. Tapi antara yang tak setuju adalah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan oleh kerana Sayyidina Ali ambil takhta dalam keadaan orang Islam berkonflik, banyak konflik-konflik seterusnya timbul. Timbul peperangan Jamal, peperangan Siffin, sama-sama orang Islam belaka. Sehinggalah rekah ceritanya di akhir pemerintahan Sayyidina Ali berlaku perang Siffin. Perang Siffin membawa kepada tentera Sayyidina Ali hampir menang lawan tentera Muawiyah. Muawiyah ajak pada rundingan damai. Kelecekan Muawiyah ini menyebabkan Sayyidina Ali dirampah takhta dia, diberikan kepada Sayyidina Hasan bin Ali. Beberapa bulan lepas pada itu Sayyidina Hasan letak jawatan kerana tak sanggup melihat pertempuran antara orang Islam dengan sesama orang Islam. Baik, jadi oleh ramai di kalangan pengikut-pengikut Sayyidina Ali yang melihat seolah-olah Sayyidina Ali dianiaya dalam rundingan itu,
tak puas hati lalu membentuk blok di kalangan orang Islam dipanggil blok Syiah Ali. Kumpulan pendokong Ali masuk dia. Tapi mendapat respon yang negatif daripada Muawiyah yang akhirnya mendapat takhta selepas pada itu. Muawiyah merasakan jawatan dia ni terancam kerana pengaruh Ahlul Bait di kalangan pengikut Sayyidina Ali ni. Ahlul Bait pengaruh dia besar. Potensi untuk orang Islam tukar balik kerajaan kepada Ahlul Bait ni sangat kuat lepas pada ni. Jadi menyebabkan Muawiyah ambil tindakan untuk menekan Ahlul Bait ini dengan berbagai-bagai tindakan, sehingga menyebabkan Ahlul Bait ini, kumpulan-kumpulan pendukung Sayyidina Ali ini terpaksa melarikan diri jauh daripada pusat pemerintahan yang ketika itu diisytiharkan di Damsyik, lari sehingga ke sebelah timur. Itulah ramai Syiah-Syiah yang ada hari ini di Iraq, di Iran. Dilari ke sebelah sana di kawasan bekas tanah Parsi yang baru dibuka oleh orang Islam. Malangnya orang-orang Syiah ini yang asalnya hanya perbalahan politik, masalah politik tak apa hati, mereka memendang kebencian yang melampau. Sebab tu kita dalam politik ni jangan kita benci melampau. Dia bimbang akan membawa kepada kesesatan. Tambah benci melampau di saat jauh dari pusat ilmu, ulama-ulama masih tak ramai di tanah Parsi ni, menyebabkan mereka akhirnya lama kelamaan membawa kepada ajaran-ajaran sesat. Mula reka benda-benda yang mengarut, ditambah dengan Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah yang sengaja untuk menanamkan kesesatan di kalangan pengikut-pengikut Sayyidina Ali, sehingga sebahagian mentakdiskan Sayyidina Ali, dan muncullah firqah-firqah pengikut Sayyidina Ali yang sangat banyak. Syiah kalau baca dalam kitab Al-Milal wan Nahal, ratus-ratus Syiah saja, tak termasuk golongan pengikut Sayyidina Ali yang Syiah sendiri tak mengaku sebagai mereka Syiah, antaranya Batiniyah, antaranya Alawiyah, yang telah sampai ke tahap menjadikan Sayyidina Ali sebagai Tuhan dan sebagainya. Itu sejarah yang berlaku ni awal-awal zaman Nabi Muhammad, awal-awal umat Nabi Muhammad lagi telah berlaku. Dan ulama-ulama banyak menghadapi isu-isu ini secara ilmiah, secara tidak emosi, untuk berhadapan dengan mereka dengan hujah dan sebagainya. Dan kita boleh melihat dalam sejarah bagaimana pembukaan Baitul Maqdis terhasil apabila Salahuddin Al-Ayyubi yang melihat kepada pentingnya umat Islam ini bersatu sebelum dibebaskan Baitul Maqdis. Ketika sebelum daripada zaman Salahuddin Al-Ayyubi ni memimpin orang Islam membuka Baitul Maqdis, orang Islam pecah kepada tiga. Satu, Khilafah Abbasiyah di Baghdad, Khilafah Fatimiyah di Mesir dan utara Afrika, Khilafah Umayyah di Eropah, di Andalus. Pecah tiga, yang menyebabkan musuh mudah untuk tawan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ditawan, negara-negara ataupun khilafah-khilafah lain tak tolong, sebab masing-masing bermusuhan sesama sendiri. Konflik umat Islam yang amat panjang. Tindakan Salahuddin Al-Ayyubi yang melihat perkara ini perlu diselesaikan, dia telah mengambil antara pendekatan penting yang diiktiraf oleh semua ulama. Salahuddin Al-Ayyubi mengambil pendekatan menyatukan kembali orang Islam. Dia masuk ke Mesir, dia menghapuskan kesesatan yang dibawa oleh Syiah, bukan dengan cara peperangan, akan tetapi dengan membebaskan Al-Azhar yang dibina oleh Syiah Fatimiyah, dengan memasukkan unsur-unsur semua mazhab. Tidak dihapuskan ajaran Syiah dalam Azhar, tapi dimasukkan mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan sebagainya, Zahiri, masuk sekali semua dalam silibus Azhar, menyebabkan apabila dibincang secara ilmiah, fiqh Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih kuat daripada fiqh Syiah. Kerana Syiah ni macam kita sebut secara sejarahnya, mereka tidak menerima periwayatan hadis yang terang. Ulama-ulama di kalangan sahabat dak ramai bersama dengan mereka. Jadi sudut fiqhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi kuat, sehingga akhirnya orang-orang Mesir berjaya untuk bebas daripada itu dengan cara ilmiah yang sepatutnya. Malangnya pada hari ini kita nak bebaskan Baitul Maqdis, kita dah ambil cara Salahuddin Al-Ayyubi buka. Sebaliknya kita mengikut apa yang telah dilakukan, apa yang telah diprovok oleh musuh-musuh Islam yang telah menyedari sebenarnya isu Sunni dan Syiah ni satu
isu yang sangat baik untuk memastikan orang Islam sentiasa berpecah. Ditulis oleh Zbigniew Brzezinski tahun 1997, bekas penasihat keselamatan Amerika Syarikat. Dia buat satu buku tahun 1997, The Grand Chessboard. Catur catur besar. Dia mencatur, dia tulis seluruh percaturan Amerika terhadap dunia, termasuk Timur Tengah, termasuk Far East, Timur Jauh yang disebut sebagai Nusantara kita ni, termasuklah China, Korea, ada belaka dalam buku tu. Fokus kepada Asia Barat ni, dia tulis satu subtajuk antara strateginya sustaining Syiah Sunni conflict. Disebut secara jelas untuk kekal hegemoni Amerika di Asia Barat, isu Sunni Syiah perlu untuk sentiasa dimainkan, dan kita mengikut agenda tersebut pada hari ini. Alhamdulillah negeri kita ni tidak ada masuk Syiah secara menular, tapi kita tetap kena berhati-hati juga. Kita tetap kena berhati-hati juga. Yang pertama, kita tak nak bagi negara ini yang telah establish mazhab Syafi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah untuk desapi pemikiran-pemikiran lain. Dalam waktu yang sama, kita tidak ekstrim. Apabila timbul isu-isu yang melibatkan perbezaan antara umat Islam ni, kita tidak ekstrim untuk menentangnya, supaya kita tidak membawa kepada perpecahan. Kita tidak membawa kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ati'u Allah wa Rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Taatlah kamu pada Allah dan Rasul, jangan sekali-kali kamu bertelingkah, niscaya akan menyebabkan kamu gagal dan hilang roh diri kamu kuatan. Itulah yang hilang dari diri orang Islam hari ini. Jadi cara untuk selesaikan masalah kita pada hari ini adalah kembalikan fokus kita terhadap Baitul Maqdis. Kembalikan isu Palestin sebagai isu utama orang Islam. Macam Ustaz Bu'i sebut banyak perkara yang disebut tadi, ramai orang Islam sedar dah hari ini Baitul Maqdis dah jadi milik Israel. Syria sudah diserang secara fizikal oleh Israel sendiri, tidak lagi menggunakan proksi. Semua ni tak jadi pengetahuan orang Islam dah, sebab itu tidak dimainkan lagi oleh media massa. Media dikuasai oleh Zionis boleh reka, priming, framing, agenda setting, semua yang berada dalam media untuk memberi faham kepada orang Islam yang simplistik, yang hanya membaca media secara selapis semata-mata. Jadi kita nak kembali kepada kesedaran orang Islam terhadap agenda musuh-musuh Islam ini. Kita kena kembalikan kesedaran orang Islam untuk semua menuntut pembukaan Baitul Maqdis. Kerana sedar tak sedar, sama ada kita Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Malah, Syiah, Wahabi, Salafi, apa jua nama firqah-firqah di kalangan orang Islam, rasanya tidak ada sesiapa pun yang bersetuju untuk Israel mengampah Palestin. Semuanya bersetuju untuk Palestin adalah milik orang Islam. Jadikan itu usul utama untuk kesatuan orang Islam yang akan menjamin kepada kebangkitan umat Islam akhir zaman. Itulah sedikit boleh jawab. Wallahu a'lam. Masih pada Ustaz Marwan. Dan soalan terakhir untuk Ustaz Abdul Muiz, sebagai konklusi, mungkin boleh Ustaz buat rumusan, menggulung terus apa yang disebut sebagai perjanjian abad ini, seputar perjanjian abad ini, kesannya dan apakah tindakan yang kita perlu buat sebagai umat Islam, dan apakah kesedaran yang perlu kita buat untuk mengekang benda ini dan menjadikannya supaya kita ni lebih peka terhadap isu-isu yang berlaku pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebutkan tadi berkaitan dengan The Greater Israel, Israel Raya, dari sempadan Sungai Nil hingga sempadan Sungai Furat. Plan ini telah digariskan sejak tahun 1897 dalam persidangan Zionis di Switzerland. Kita umat Islam pun tahu kawasan itu kawasan yang cukup penting. Bukan sekadar negara Israel yang kecil pada hari ini, walaupun yang disebutkan tadi ada negara-negara Arab yang bersekongkol, sampai satu masa Israel akan telan juga negara-negara Arab yang pada asalnya bersekongkol dengan Israel. Ini negara-negara Arab perlu sedar, sebab plan yang panjang
membabitkan negara-negara termasuk UAE, termasuk Jordan, termasuk Saudi, termasuk Mesir, kerana kawasan dari antara dua sungai itu merupakan kawasan yang mereka cita-citakan. Dalam peristiwa Isra, Nabi SAW melihat dari atas dua batang sungai milik umat Islam, iaitu Sungai Furat dan Sungai Nil. Di dalam ayat berkaitan dengan Isra, Allah menyenaraikan tiga kawasan yang penting. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah. Masjidil haram, masjidil aqsa, dan yang turut penting alladhi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Sekelilingnya itulah yang dihancurkan pada hari ini, dan sekelilingnya itu jugalah yang diagendakan untuk menjadi sebahagian dari the Greater Israel. Di dalam surah At-Tin, Allah menjelaskan kawasan-kawasan yang penting. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun. Sekiranya kita merujuk tafsiran para ulama yang diriwayatkan antaranya oleh Ibnu Katsir dan Tabari, menjelaskan ada di kalangan para sahabat yang menafsirkan demi buah tin itu, tin dan zaitun merujuk kepada lokasi. Kerana selepas daripada buah tin dan buah zaitun, Allah menceritakan berkenaan tempat. Buah tin merujuk kepada Syam, merujuk kepada Dimashq. Syam pada hari ini yang kita faham, Palestin, Jordan, Syria. Dan kawasan itu menjadi mangsa pada hari ini. Waz-zaitun, demi buah zaitun, merujuk kepada Baitul Maqdis secara spesifik. Wa turi sinin, demi gunung Tur Saina, iaitu semenanjung Sinai. Wa hadzal baladil amin, iaitu Hijaz, Makkah dan Madinah. Kalau kita lihat kawasan yang disenaraikan oleh Allah melalui surah At-Tin, kawasan itulah kawasan the Greater Israel. Jadi sepatutnya sempadan yang mereka cita-citakan kita pun faham, kerana di dalam nas agama kita memberi isyarat yang sama. Maka timbul persoalan, kenapa kita perlu ambil tahu? Isu-isu Palestin, baik kita ambil tahu sahaja isu Malaysia sahaja. Isu Malaysia pun tak sempat untuk kita counter, untuk kita ambil tahu. Kita perlu faham bahawasanya Baitul Maqdis ini adalah milik umat Islam. Dan apa-apa agenda yang mahu dilaksanakan di rantau berdarah tersebut, suara kita penting. Suara kita menjadi legitimasi kepada apa-apa tindakan yang mahu mereka laksanakan ke atas saudara-saudara kita di sana. Apakah kita tidak mengambil pengajaran perang saudara di negara-negara Arab atas lesen sokongan orang Islam macam kita? Kita ingat ke tak ingat? Ya? Bermaksud suara kita ni adalah suara yang bakal dijadikan sebagai lesen untuk menjayakan perancangan mereka. Kalau kita tak tahu, kita akan mengulangi kesilapan sebagaimana Arab Spring. Suara kita dieksploit. Kita pun menyokong, kita kena langsungkan peperangan. Biar perang sesama orang Islam, yang penting perang menjatuhkan, bertempur dengan isu sektarian mazhab. Suara kita digunakan. Kalaulah kita tak tahu isu deal of the century ini, apabila perancangan demi perancangan mahu dilangsungkan, sekali lagi suara kita akan dijadikan sebagai bahan bancian, bahan survey. Barangkali akan timbul satu isu, apakah umat Islam bersetuju perpindahan umat Islam dari Gaza ke Sinai? Maka ketika itu dikemukakan rasional
Gaza padat, Gaza tak cukup bekalan, Gaza masalah kumbahan, masalah itu, masalah ini. Kalau kita tak tahu isu deal of the century, kita akan sokong. Betul juga tu. Daripada tertindas, daripada hidup tak selesa, daripada ancaman nyawa, berdasarkan maqasidus syariah, baik kita sokong supaya orang-orang Islam berpindah saja ke Sinai. Yang penting hifzun nafs, menjaga nyawa. Itu alasan yang kita akan bersetuju kalau kita tak tahu berkaitan dengan deal of the century. Apabila kita bersetuju dengan suara-suara tersebut, maka kita memberi ruang yang selesa kepada Israel untuk meluaskan sempadannya. Maka ini penting untuk kita faham. Kadang-kadang ada orang yang mempelekehkan, buat apa kita faham benda tu terlalu jauh. Masalah umat Islam pada hari ini mengalami satu penyakit yang tidak sensitif. Seakan-akan apa yang berlaku di sana tidak ada kaitan dengan kita. Tidak ada kaitan dengan kita. Jadi penerangan isu-isu seperti ini secara berfakta, secara kritikal perlu dilangsungkan. Antara pembetulan yang perlu kita buat, daripada kita buat program Palestin, kita hanya tayangkan gambar mangsa bunuh, kemudian bersajak, kemudian bernasyid, kemudian jual baju Palestin. Benda tu tak apa, teruskan. Tetapi yang lebih penting adalah kita mendedahkan strategi musuh Islam yang mereka mahu kenakan ke atas kita dalam program-program tersebut. Apa yang berlangsung selama ini, isu-isu umat Islam didendangkan dengan cara-cara begitu. Akhir sekali umat Islam menjadi bahan eksploitasi musuh kerana memahami isu berdasarkan sentimen sahaja, berdasarkan emosi, perasaan semata-mata. Tetapi secara fakta, secara kritikal, bacaan yang sebenar, umat Islam belum lagi bersedia ke arah itu. Maka kita perlu ubah trend supaya mendalami, memahami, berkongsi info-info berkaitan dengan konflik ke atas umat Islam, supaya kita, sekali lagi, suara kita tidak dijadikan sebagai alat untuk menjayakan perancangan mereka. Jadi itu kesimpulan. Mudah-mudahan perancangan deal of the century ini digagalkan oleh Allah. Dan ada beberapa survey dan kajian yang mengatakan ada kemungkinan deal of the century ini berdepan dengan masalah. Antaranya, mereka merungut informasi-informasi berkaitan dengan deal of the century banyak terbocor. Jadi ini menjadi masalah untuk mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, di kalangan negara-negara Eropah, negara-negara EU, ada di kalangan mereka yang turut tidak bersetuju dengan deal of the century kerana perubahan yang cukup radikal, yang drastik. Dan yang ketiga, ada pengkaji yang merumuskan melalui deal of the century ini akan memberi masalah yang besar kepada Amerika khususnya. Kerana menjadi watak yang cukup antagonis, watak yang cukup jahat dalam politik dunia pada hari ini. Jadi mudah-mudahan walaupun kita fahami betapa seriusnya mereka melaksanakan perancangan-perancangan mereka, apa yang kita harapkan Allah menggagalkan perancangan mereka dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan jantung hati kita Palestin, Baitul Maqdis. Kerana di dalam hadis yang Nabi jelaskan perlu mempertahankan Baitul Maqdis, Nabi katakan, ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah, berdepanlah dengan Yahudi, tanganilah Yahudi, dan selagi mana kita Muslim, selagi mana kita hamba Allah, kita bertanggungjawab terhadap bumi Al-Quds. Jadi rasa sekadar itu sahaja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kesimpulan yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Muiz tadi. Dan akhir 5 minit untuk Ustaz Marwan menggulung perbahasan beliau. Segelintir daripada kita mengatakan bahawa tak perlulah kita buat kerja-kerja amal Islami, kita buat untuk usaha untuk menegakkan daulah Islamiah. Pasrah sajalah, sebab Allah dah janjikan akan turun Al-Mahdi. Pasrah, apa akhir zaman, hadi-hadi akhir zaman Allah dah cerita Islam akan menang. Tak perlu kita buang masa, kudrat dan tenaga
untuk kita membicarakan, memperjuangkan isu-isu ini, cukup sekadar kita serahkan kepada sunnatullah. Allah dah susun, biar sajalah, tak payah sibuk-sibuk. Apa pandangan Ustaz? Sekaligus Ustaz menggulung perbahasan pada malam ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan. Sebenarnya di kalangan orang Islam ni, kalau kita tengok, dia ada dua respon yang melampau terhadap hadis-hadis akhir zaman, terutama sekali yang melibatkan berkenaan Imam Mahdi, Dajjal dan sebagainya. Yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh pengusi tadi, dia kata ramai yang bila dengar tu, dia kata tak apalah, dia jadi pasif. Kita tunggu Imam Mahdi je lah, selesaikan masalah kita. Ini kita duduk tunggu je. Sebab tu ada ulama yang tak setuju menggelarkan Imam Mahdi sebagai Al-Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu. Maksud dia, sebab Imam Mahdi bukan untuk ditunggu. Kita tetap kena, seolah-olah macam bila kita sebut tentang Imam Mahdi ni, kita tak baca hadis-hadis tentang jihad, hadis-hadis tentang menegakkan Islam dalam negara, hadis-hadis amar ma'ruf nahi munkar. Kemana pergi hadis-hadis tersebut? Itu kumpulan pertama. Kumpulan yang kedua, yang terlalu ekstrim dalam berinteraksi dengan hadis ini, sehingga menyatakan kita, Imam Mahdi akan muncul di Syam, kita kena pergi berjuang, berjihad di Syam sebagai contohnya. Ramailah yang terlibat pada awal-awal peperangan atau civil war, peperangan saudara di Syria dulu. Muncul satu kumpulan yang dipopularkan sebagai ISIS ataupun ISIL, Islamic State in Syria and Iraq, Islamic State in Iraq and Levante. Ramai penyertaan dia adalah dari kalangan orang-orang Islam seluruh dunia yang telah dimanipulasikan pemikiran mereka daripada kefahaman yang salah terhadap hadis-hadis. Antara yang mereka katakan, kita kena berjuang di sini sebab kita akan menunggu, akan menjadi tentera Imam Mahdi dan sebagainya. Dia pakai bendera hitam pula, ada hadis panji hitam akan datang dari arah timur. Mereka datang bawa, lepas pada tu pemimpin ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi mengaku sebagai Imam Mahdi, sebagai khalifah orang Islam di akhir zaman. Suruh orang mari bai'ah kepada dia. Jadi dimanipulasikan, menyebabkan ramai, termasuklah di kalangan orang-orang Melayu, orang-orang Malaysia, orang-orang Indonesia terpengaruh pergi untuk bersama menyertai ISIS. Itu kefahaman yang silap terhadap hadis-hadis akhir zaman. Kalau kita tengok hadis-hadis akhir zaman, banyak disebut antaranya hadis sayasirul amru hatta yasira junudan mujannadah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jundum bisyam wa jundum bil iraq wa jundum bil yaman wa jundum bisyam bil masr, ila akhir hadis. Nabi sebut akan terjadi sesuatu perkara sehingga menyebabkan munculnya kumpulan tentera. Satu kumpulan tentera berada di Syam, satu kumpulan tentera berada di Yaman, satu kumpulan tentera yang berada di Iraq, satu kumpulan tentera yang ada di Mesir, dan riwayat yang lain. Dan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut antara yang lainnya, isabatan ahrazahumallahu minan nar, isabatun yaghzu al-Hind wa isabatun ma'a Isa bin Maryam alaihi wassalam. Nabi sebut ada dua kumpulan, dua pasukan yang akan Allah pelihara diri mereka daripada api neraka. Kumpulan yang berperang di India dan kumpulan yang berperang bersama dengan Nabi Isa alaihi wassalam. Ulama-ulama bersetuju perkara-perkara yang disebut ini adalah di saat ambang kemunculan Imam Mahdi. Tapi bila kita tengok suasana yang disebutkan oleh Nabi ini, menunjukkan bahawa kumpulan-kumpulan ini berada di lokasi-lokasi yang tertentu, tidak hanya berada di lokasi terdapatnya Imam Mahdi sahaja. Menunjukkan bahawa bagi mereka yang faham tentang perjuangan Islam, mereka kena perjuangkan di mana mereka berada. Di situ bumi berpijak, di situlah Islam diperjuangkan. Sehingga tibanya Imam Mahdi yang betul-betul sebagai Imam Mahdi, barulah Nabi pesan, fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalaj. Kalau kamu tengok mereka, kalau kamu sempat zaman Imam Mahdi ni, pergilah berbai'ah dengan Imam Mahdi walaupun terpaksa merangkak di atas salji.
Waktu Imam Mahdi muncul, itulah baru kita pergi. Tak kiralah kita duduk di mana, hatta kita berada di tempat yang bersalji sekalipun, pergilah untuk bersama dengan tentera Imam Mahdi. Dan seketika itu sahajalah, lepas kita beri bai'ah atas Imam Mahdi lah nak suruh kita balik semula ke Malaysia ke, balik semula ke tempat masing-masing, atau tetap bersama dengan kepimpinan dia. Maka itu yang kita kena faham. Perjuangan kita ni, walaupun berlaku konflik di Asia Barat sebagainya pun, kita jangan lupa kita tetap ada tugas fardu kifayah kita untuk di tempat masing-masing yang perlu untuk kita tunaikan. Dan juga jangan untuk kita ni menjadi orang yang bersikap menunggu sahaja, kerana dalam waktu yang sama, saat kemunculan Imam Mahdi itu saat kemunculan Dajjal juga. Bimbang-bimbang sekiranya kita tidak menjadi golongan yang berjuang atas asas Islam, sedar dan faham tentang prinsip perjuangan Islam, kita jadi golongan yang satu lagi. Kalau tidak menjadi golongan perjuangan Islam, kita jadi pengikut Dajjal pula. Wal'iyazubillah. Itu yang jadi masalah. Maka nak selamat sebagaimana yang dipesan oleh Nabi SAW kepada Huzaifah bin Al-Yaman ketika munculnya zaman kedatangan Dajjal. Sayyidina Huzaifah Al-Yaman tanya kepada Nabi, "Fama ta'muruni in adrakani dhalik?" Apa yang kamu perintahkan aku sekiranya aku berhadapan dengan zaman kemudian? Nabi Sayyidina Umar, Nabi kata, "Talzam jama'atal muslimina wa imamahum." Bersamalah dengan kumpulan Islam dan pemimpin mereka. Di mana ada kumpulan yang memperjuangkan Islam secara sebenarnya, bersamalah dengan kumpulan tersebut. Apa sahaja kepimpinan diarahkan, kita buatlah. Itu antara cara untuk kita selamat di akhir zaman. Bukan dengan cara menunggu Imam Mahdi yang tidak pernah diajar dalam mana-mana nas agama kita. Untuk akhirnya, saya rasa banyak lagi persoalan-persoalan yang bermain dalam fikiran kita berkenaan dengan perkara yang berlaku hari ini dan perkara-perkara yang berlaku mungkin akan datang, yang disebut oleh Nabi dan hadis-hadis yang banyak yang tidak sempat dikongsikan sini. Dalam kesempatan ini saya ingin menyebutkan tentang buku yang saya tulis, huraian hadis Eskatologi ni, yang mengandungi banyak cerita-cerita yang berkait dengan hadis-hadis akhir zaman yang disusun mengikut kedudukan geografi. Cerita berkenaan dengan Baitul Maqdis tadi, cerita berkenaan dengan Deal of the Century, cerita berkenaan dengan Sunni Syiah yang tadi, serta semua perkara-perkara yang terlibat, yang berkait dengan isu-isu geopolitik, banyak terkandung dalam buku ni. Siapa-siapa yang belum memiliki, boleh milikinya di belakang sana. Mungkin Ustaz Najih boleh terangkan kat mana tu diletakkan. Itu sahajalah yang boleh saya kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dengan lebih baik lagi dan kita selamat daripada sebarang fitnah, sekira selagi mana kita sentiasa bersama dengan kefahaman Islam, hadir dalam majlis-majlis pencerahan, supaya kita ni sedar mana yang benar, mana kebatilan. Sesungguhnya kebenaran itu satu, kebatilan itu terlalu banyak untuk kita hadapi. Dengan cara sebeginilah, kita melazimi program-program sebeginilah, kita dapat menyelamatkan diri kita daripada propaganda-propaganda dan juga dakwah-dakwah musuh yang sangat mencabar pada hari ini. Segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang pada kelemahan diri saya sendiri, saya minta maaf banyak-banyak. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada dua orang panel kita di atas perbincangan dan perbahasan yang panjang berkaitan dengan isu Baitul Maqdis, isu percaturan kuasa-kuasa barat terhadap tanah suci yang kita agung-agungkan umat Islam pada hari ini. Dan ulama-ulama telah mengeluarkan banyak fatwa supaya mempertahankan Baitul Maqdis, dan hendaklah kita sentiasa memperjuangkannya, sentiasa memberi pertolongan, sentiasa mengambil tahu, supaya kita ni menjadi umat Islam yang peka terhadap isu-isu yang berlaku pada hari ini. Semoga keberadaan kita pada malam ini, malam nisfu Syaban, malam yang penuh barakah ini, kita beriktikaf di masjid ini, supaya Allah mengurniakan kita pahala mendengar majlis ilmu, membicarakan isu-isu semasa tentang umat Islam. Semoga Allah berikan rahmat kepada kita, dan semoga pertemuan kita ini dapat diteruskan pada pertemuan yang akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kami sendiri. Kita tangguh majlis forum kita pada malam ini
dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat.